Masih ada lagi di antara rakyat Malaysia, nama saja rakyat Malaysia, tapi mereka masih lagi belum memiliki kad pengenalan. Sebab kad pengenalan itu memang begitu penting untuk membentuk identiti, jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab pelbagai kemudahan yang boleh kita akses. Dia kata kalau kita dapat IC ni kan. Betul. Dan kalau anda ingin tahu, ini sebenarnya topik yang hangat. Sebab ramai yang setuju, ramai yang tak setuju. Tetapi hakikatnya saya percaya kita kena lihat case to case basis. Setiap case, setiap keluarga salah silahnya berbeza. Dan apa yang disebutkan Afad itu betul. Sebab akses kepada, jangan cakap pendidikan memang tak dapat lah. Kesihatan. Dan sedangkan untuk daftar kahwin pun jadi isu. Betul? Jadi kita ada satu kita topik yang perlu kita perincikan. Bagaimana kita nak mengenal pasti antara kes-kes yang perlu kita mendalami supaya mereka boleh mendapat kerakyatan itu. Betul. Jadi untuk itu, bercakap tentang perkara itu, selayaknya kita bersama dengan Peguam Sivil iaitu Puan Siti Rahayu Baharin. Bukan. Dia nama belakang. Ada dua tetamu kita. Itu terkejut dia. Okey, Puan Noraini Hazika Syafiee, Peguam Sivil, dan juga kita bersama di panggilan video. Ini baru betul. Puan Siti Rahayu Baharin, iaitu beliau merupakan pegawai advokasi Yayasan Chowkit. Okey, tertukar nama. Minta maaf ya, Puan. Baik, mungkin kita nak mulakan dulu dengan yang berada di studio bersama kita lah. Peguam Puan Noraini Hazika ataupun lebih dikenal sebagai Aini. Satu konteks pemahaman kita tentang isu kewarganegaraan ini, adakah satu perkara yang sangat kompleks? Adakah begitu sukar untuk sebuah keluarga membuktikan bahawa mereka ni berhak untuk mendapatkan kerakyatan itu? Okey, so kalau kita cerita tentang permasalahan kewarganegaraan ataupun statelessness lah, dia sekarang ni banyak di social media dan sebagainya. Tapi kalau kita bercerita tentang konteks kewarganegaraan dan bagaimana isu kewarganegaraan ini telah memberi impak kepada banyak keluarga di Malaysia sendiri, sebenarnya berpaksikan kepada adakah mereka ini benar-benar ada kelayakan untuk menjadi rakyat Malaysia. So dalam konteks ini biasanya kita melihat perbezaan yang mana orang selalu salah anggap antara mereka ini adalah pelarian ke, sebab tu dia nak masuk negara kita ke dan sebagainya, dan juga mereka keluarga-keluarga yang sememangnya layak di bawah undang-undang untuk menjadi rakyat Malaysia. So pertama kita bezakan antara kedua-dua itu. Pelarian bukan dalam konteks yang kita bincangkan pada hari ini, kerana pelarian ni dia memang pelarian, dia bukan daripada negara kita. Tapi konteks yang kita bincangkan hari ini di bawah undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan kita memang sah menyebut tentang mereka-mereka ataupun keluarga-keluarga, komuniti dan individu-individu yang layak di bawah perundangan untuk mendapatkan kerakyatan di Malaysia. So kiranya isu dia memang orang kata kompleks, tapi penting untuk kita faham bagaimana individu-individu ini di bawah perlembagaan persekutuan ada section-section dia ataupun artikel-artikel yang menyebut berkenaan dengan kelayakan tersebut. Pembukaan yang sangat jelas. Ya, betul. Jadi adakah masih lagi rakyat Malaysia ni yang kurang cakna ataupun kurang mengetahui tentang prosedur, proses-proses untuk kita nak mendaftarkan kewarganegaraan ni? Okey, so ramai orang ingat menjadi rakyat Malaysia ni dia kena daftar. Tapi macam kita lahir, kita memang rakyat Malaysia. Betul. So sekarang ni di bawah undang-undang juga ada orang kata kriteria yang mana ada individu yang mungkin perlu melalui proses pendaftaran untuk mendapatkan kerakyatan base kepada kriteria-kriteria di bawah perundangan. Tapi ada juga yang sepatutnya sudah lahir-lahir sepatutnya dia memang layak untuk mendapatkan kerakyatan tersebut. So it depends on the issue. Sebab tu kalau kita bincangkan memang banyak segmen-segmen berkenaan dengan kerakyatan ni, tapi secara jujurnya kesemua kes-kes ini sebenarnya ada yang dah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan melayakkan mereka untuk mendapat kerakyatan Malaysia. Itu setengah keluarga sehingga kini orang kata berjuang di mahkamah untuk mendapatkan kerakyatan itu sebab mereka tahu yang mereka layak. Tapi ada juga satu golongan di mana kita agak kesiannya dan kehidupan mereka yang susah, kanak-kanak kecil khususnya. Ada mereka yang berstatus gelandangan. Bagi Puan Siti Rahayu, Puan Rahayu sendiri melihat sebagai pegawai advokasi Yayasan Chowkit. Bagaimana Yayasan Chowkit sendiri mempertahankan atau memperjuangkan hak anak-anak gelandangan ini supaya mereka selayaknya juga mendapat kerakyatan Malaysia? Puan. Terima kasih. Saya rasa pertamanya saya patut puji MHI kerana membawa isu ini ke media massa. Kerana ini adalah isu tentang hak kehidupan kanak-kanak yang sangat penting untuk diperbincangkan dan diperhalusi benar-benar. Kerana kalau kita melihat akta dan kalau kita melihat perlembagaan Malaysia juga, perlembagaan kita menjaga hak kanak-kanak tu. Betul.
Jadi bila Yayasan Cakit, kami sangat teruja bila nak ada pindaan kepada perlembagaan yang mana pada kita ini masanya untuk kita meraihkan hak kehidupan kanak-kanak itu kembali dan mengembalikan kepada kanak-kanak melalui proses pemberian kerakyatan. Macam tu. Di Chalkit kan, kita tidak hanya fokus kepada anak-anak gelandangan. Okey, kita kena tengok satu perkara. The ekosistem, kenapa kanak-kanak ni menjadi gelandangan ataupun menjadi semakin terjunam dalam garis kemiskinan. Ini adalah kitaran daripada bila dia tidak ada kerakyatan. Contohnya ibu bapanya tidak ada kerakyatan. Pada generasi yang pertama ibu bapanya sudah ada masalah tentang kerakyatan. Kemudian bila mereka pula berkahwin, mereka akan ada anak yang mewarisi ketidakbolehan mempunyai kerakyatan. Kan? Jadi macam mana dengan pekerjaan mereka? Jadi macam mana dengan nak meneruskan dan kelangsungan kehidupan? So perkara macam tu menyebabkan ada yang terjerumus ke arah kefakiran dan menyebabkan mereka menjadi gelandangan. Di Yayasan Chalkit, apa yang kita buat adalah kita beri pendidikan. Kerana salah satu akibat dan kesan daripada ketiadaan kerakyatan adalah mereka tidak boleh mendaftar di sekolah arus perdana. Mereka ketinggalan dari setiap sudut, dan ketinggalan ini menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Kerana itu kita fikir dia bukan soalan telur atau ayam mana dahulu, tetapi ianya adalah satu simbiosis kehidupan yang perlu kita tengok dari akarnya, daripada awal, daripada mula. Kenapa perkara ni berlaku? Jadi Yayasan Chalkit, kami melihat pindaan perlembagaan yang akan berlaku ini sangat penting, penting kerana ianya akan efek memberi kesan kepada keseluruhan kehidupan kanak-kanak. Setuju. Jadi itulah tujuannya perubahan aktivis seperti YCK ini, ya, adalah untuk memartabatkan, ya, untuk mereka menjagalah, ya, anak-anak ini supaya mereka ni mendapat manfaat yang sama saja seperti rakyat Malaysia yang lain. Okey, kembali kepada poin ini. Poin ini kita tahu ramai juga di antara kita ni bukan sahaja kita yang berada dekat bandar. Dekat bandar ni mungkin mereka ni mempunyai pelbagai akses. Mereka mengetahui pelbagai cara untuk mereka nak mendaftarkan diri mereka. Tetapi mereka yang tinggal di luar bandar, yang mungkin mereka ini tidak tahu bagaimana caranya, ataupun mereka ni tak ada akses dengan dunia luar. Jadi itu adalah mungkin disebabkan perkara itu mungkin mereka ni tidak mendaftarkan ataupun tidak tahu bagaimana caranya, proses untuk mendaftarkan kewarganegaraan ini. Mungkin puan ini boleh ceritakan tentang perkara ini. Okey, macam saya sebutkan tadi, dia bukanlah kita nak lingkupkan skop itu hanya kepada kalau nak dapat kerakyatan kena daftar dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok balik proses pertama, iaitu sebenarnya bila kadang-kadang ada banyak kes yang sepatutnya bila lahir sepatutnya uterus akan boleh dapat kerakyatan tersebut. Tapi ada masalah-masalah seperti contohnya kanak-kanak ataupun anak-anak bayi yang mungkin dijumpai tanpa asal usul. Dijumpai di masjid, di tong sampah dan sebagainya. Ini adalah antara anak-anak yang mungkin perlu kita selamatkan, dan melalui undang-undang ada caranya untuk menyelamatkan mereka, untuk memastikan mereka tidak hidup tanpa kewarganegaraan. Itu yang pertama. Kedua adalah contohnya apabila keluarga-keluarga di luar bandar ataupun generasi-generasi yang berada di luar bandar contohnya tidak tahu kepentingan untuk mendaftarkan perkahwinan yang boleh menyebabkan akses kepada kerakyatan ini tersekat. Macam Cikgu Rahayu kongsikan tadi, mungkin bila tidak mendaftarkan perkahwinan ini ada generasi-generasi seterusnya yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan kerakyatan. So it's a generational punya isu selepas itu. Dan tapi dalam undang-undang juga itu fasa yang pertama. Dan fasa kedua apabila kita dah selesaikan permasalahan basic pendaftaran perkahwinan, pengangkatan anak, pengesahan anak dan sebagainya, itu baru kemudian isu seterusnya bagaimana untuk mendaftarkan melalui undang-undang, secara undang-undang untuk mendapatkan kerakyatan. Tapi ini adalah proses yang telah ditetapkan oleh kementerian ataupun
pihak kerajaan bagaimana untuk mendaftarkan dan sebagainya. Proses ini sepatutnya kita ataupun di pihak kerajaan boleh membantu mereka-mereka yang mendaftarkan ini. Contohnya tempoh masa apabila pendaftaran, berapa lama dapat feedback dan sebagainya, feedback yang bagaimana dan sebagainya. Sebab kalau tidak, kes-kes seperti ini, pertama, mereka tidak akan mendapatkan terus kerakyatan tersebut. Kedua, itulah lambakan kes-kes yang berada di mahkamah. Bila tak dapat secara terus dan sebagainya, walaupun dah ikut kriteria-kriteria, orang mereka terpaksa filekan ke mahkamah. Itu masalah yang berlaku selepas itu, panjang kisahnya. Ini proses sangat-sangat rumit di mana kita ada juga melihat kes sebuah keluarga ini yang naik turun mahkamah bertahun-tahun untuk mendapatkan kerakyatan itu, dan akhirnya melihat antara anak-anak yang ada kes bunuh diri dan sebagainya sebab terpaksa melalui kehidupan yang sangat sukar, tiada peluang pekerjaan, tiada peluang pendidikan dan sangat tertekan tanpa sebarang support dan sebagainya. Jadi untuk dijadikan satu pemahaman supaya dapat dipermudahkan selepas akta itu dikuatkuasakan, apa yang perlu diperhalusi supaya mereka yang berstatus tiada kerakyatan ini, akan tiada identiti, boleh meneruskan perjuangan mereka dan diperhalusi pihak kerajaan sendiri. Puan. Saya ada dua perkara. Pertama adalah jikalau kita nak memastikan bahawa kes-kes yang di mahkamah ini yang sebenarnya bukan satu dua kes yang difailkan di mahkamah, beratus-ratus, beribu yang difailkan di mahkamah permasalahan ini. Tapi apabila difailkan mahkamah, dapat perintah daripada mahkamah, bila pergi kepada agensi kerajaan, tidak dapat execute ataupun tidak dapat laksanakan perintah mahkamah tersebut. Itu birokrasi pertama yang mungkin boleh diperbaiki. Kerana apabila sudah dapat perintah mahkamah, kita kena terus boleh laksanakan. Kedua adalah berkenaan dengan baru-baru ini kita dengar kerajaan dia ada nak amend ataupun memperbaiki buat amendment kepada Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan banyak komuniti-komuniti ataupun individu-individu yang tidak mempunyai kerakyatan ini sama-sama boleh sepatutnya mendapatkan. Tapi saya berharap sebenarnya agar amendment yang akan dilaksanakan ini ataupun akan ditable di parlimen nanti, dibentangkan di parlimen, dapat memastikan bahawa anak-anak ini menjadi is the best interest ataupun menjadi perkara tunjang dalam memastikan kita membantu mereka mendapatkan kerakyatan. Kalau tidak, itulah masalah-masalah yang berlaku, bukan sahaja pasal bunuh diri dan sebagainya, tetapi juga isu-isu berkenaan dengan persekolahan, kesihatan, pekerjaan di masa akan datang dan banyak lagi. Dan last sekali adalah berkenaan dengan kemiskinan. Kemiskinan juga adalah disebabkan oleh perkara-perkara sebegini yang telah tak ada jawapan ataupun penyelesaian. Yalah, kita harus melihat pelbagai sudut pandang. Okey, nak tanya kepada Puan Siti Rahayu lah kan, berbalik kepada skop gelandangan ni, kita nak memberi fokus kepada kanak-kanak, ya. Cikgu bagi cikgu. Cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikanlah tentang status kanak-kanak ini apabila yayasan sendiri telah pun memperjuangkan nasib mereka ni. Apakah situasi sekarang ini yang boleh dikongsikan kepada kami, situasi kanak-kanak di sana? Okey. Kalau di Yayasan Cawkit kan, bila kita melihat pada situasi kanak-kanak ini, kalau macam tadi Puan Nuraini ada bercakap tentang kes-kes mahkamah. Tapi kadang-kadang ada yang diambil anak angkat, kan? Anak-anak ni telah diambil menjadi anak angkat kepada keluarga-keluarga. Dan sepatutnya pada kita kan, bila dia telah start mendapat taraf pengangkatan tu, dan JPN sendiri yang uruskan dia punya surat beranak dan segalanya, sepatutnya kedua-dua tu adalah synchronize antara akta pengangkatan dan juga akta kewarganegaraan. Kerana bila dia dah diangkat menjadi anak kepada sesuatu keluarga tu, maksudnya dia adalah anak kepada satu keluarga tu. By right, dia bolehlah mendapat kewarganegaraan. Jadi kelangsungan hidup dia selepas, selalunya anak angkat boleh ke sekolah. Tapi sampai umur 17 tahun sahajalah. Selepas umur 17 tahun, dia tidak dapat. Dia agak susah untuk melanjutkan pelajaran tu ke pendidikan tinggi kerana dia tidak tarafnya tidak seperti warga negara Malaysia. Jadi kos pendidikan tinggi adalah sangat tinggi. Betul. Jadi selalunya ini akan terhenti di situ saja. Bila terhenti di situ sahaja, maka kadang-kadang dia akan pilih berkahwin. Tapi nak berkahwin macam mana bila dia bukan warga negara? So di Yayasan Cawkit, apa yang kita perjuangkan hari ke hari adalah bagaimana untuk memastikan kanak-kanak ini tadi ada dokumentasi yang sewajarnya, dan jika kami juga kadang-kadang menyokong kes-kes untuk dibawa ke mahkamah, tetapi
ada satu bahagian bila untuk bawa kes-kes ke mahkamah, selalunya keluarga-keluarga ini perlu mendapatkan khidmat peguam. Dan ada keluarga yang tidak mampu mendapatkan khidmat peguam. Dan itu antara perjuangan Yayasan Cakit untuk cuba set fund lah untuk apa orang panggil fund the children untuk kes-kes legal case. Tapi kadang-kadang sebagai yayasan dan juga sebagai badan tidak berkeuntungan, ini adalah antara kekangan-kekangan yang kami hadapi dalam memastikan anak-anak ini mendapat hak mereka. Satu yang yayasan cuba buat adalah kita cuba menyediakan ekosistem kehidupan kepada kanak-kanak tu dengan contohnya kita ada sekolah. Jadi kita buka sekolah kepada kanak-kanak tadi yang tidak dapat ke sekolah arus perdana dan kita sediakan anak-anak ini kepada kehidupan. Tetapi setelah beberapa tahun penubuhan yayasan, kita ada kanak-kanak yang telah lepas daripada yayasan sendiri. Tetapi kemudian apa? Kemudian apa? So kita melihat kepada tu. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Itu yang menjadi persoalan. Saya rasa ini sama juga seperti kanak-kanak yang berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas 18 tahun apa? Betul. Dan satu yang kita semua masyarakat kena cakna, agensi kerajaan kena cakna adalah bagaimanapun mereka akan berada di sini. Baik, dalam ruang lingkup masyarakat kita, hidup bersama kita. Jadi bagaimana? Baik. Terima kasih Puan Rahayu. Itu antara situasi sebenar yang kita perlu tahu dan banyak support system ataupun sistem sokongan yang perlu diwujudkan. Akhir sekali dalam masa kurang seminit ini, Puan Aini, apa yang perlu diutarakan supaya lebih ramai yang cakna tentang kebajikan anak-anak ini dan mereka yang masih tiada identiti secara ringkasnya? Saya rasa perkara pertama sekali adalah untuk memastikan amendment yang akan ditable ataupun dibentangkan oleh kerajaan nanti meliputi semua kanak-kanak dan tidak ada diskriminasi yang akan berlaku kepada mana-mana kanak-kanak terutamanya dan warga Malaysia yang sepatutnya layak mendapatkan kerakyatan. Dan seharusnya ini menjadi tunjang utama kerajaan dalam memastikan kesinambungan kebajikan kepada rakyat Malaysia. Dengan itu kita ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita usulkan hari ini dapat diutarakan dan lebih ramai lagi yang selayaknya ada hak kerakyatan itu menerima ataupun mendapat hak mereka diperjuangkan. Betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada peguam kita. Terima kasih kepada Puan Aini dan juga terima kasih kepada Cikgu Siti Rahayu ni sebab memperjuangkan nasib gelandangan dan juga anak-anak. Terima kasih kedua-duanya.